Program Peer Empathize and Embracing Resilience (PEER) bermatlamat mempersiapkan masyarakat dengan kemahiran yang bersesuaian dan pengetahuan mengenai kesihatan mental. Program yang diadakan sejak Selasa lalu itu berakhir pagi tadi dengan majlis penyampaian sijil. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Penurangkaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Bertemakan Kindness and Self-Care, program tahun ini adalah sejajar dengan tema sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Pada majlis ini, 36 peserta program menerima sijil masing-masing. Program kali ini diungkayahkan dengan kerjasama alumni PEER sesi tahun 2019, Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan, Al-Amin Recovery Management, QHAT dan Art by Nazirah. Satu kes aktif COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 148 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 674 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 9,446 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 223 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 80,258 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Bersempena dengan Hari Polis ke-99, pasukan polis di Raja Brunei petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi lebih 200 pegawai dan anggotanya. Majlis berlangsung di Surau Sementara Dewan Persidangan Polis Gadong. Bacaan surah Al-Fatihah diketuai oleh Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis diteruskan dengan bacaan surah-surah lazim oleh para peserta khatam. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey bin Pengiran Haji Abdul Hamid Timbalan Pesuruhjaya Polis. Sementara itu, Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam PPPBD pagi tadi mengadakan bacaan tahlil khusus untuk almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Majlis berlangsung semasa Majlis Khatam Al-Quran yang diadakan di Ibu Pejabat Persatuan tersebut. Terdahulu, Majlis Khatam diadakan bagi 39 ahli persatuan berkenaan, terdiri daripada pesuruhjaya dan pemimpin dewasa persatuan yang ikut serta dalam projek pencinta kalam Allah untuk peringkat permulaan dan telah menyelesaikan 30 juzuk Al-Quran. Majlis juga diserikan dengan bacaan surah-surah serta bacaan tahtim beramai-ramai. Majlis diteruskan dengan bacaan tahlil bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Antara yang hadir Datin Haja Masni binti Haji Muhammad Ali, naib yang dipertua sepanjang hayat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam.
Pendekatan whole of nation dan holistik menjadi kunci utama dalam menangani isu tenaga kerja. Justru sebagai sebahagian usaha tersebut, Manpower Planning and Employment Council MPEC, Jabatan Perdana Menteri menyediakan pelbagai platform bagi kolaborasi terutama dengan pemain-pemain industri. Lanskap tenaga manusia dan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan ke arah mengukuhkan kebolehpasaran dan mengurangkan pengangguran antara yang dibincangkan semasa Forum Tenaga Kerja bertajuk Bolehkah Pekerja Tempatan Memenuhi Keperluan Negara atau Can Local Employment Fulfill the Needs of Brunei Darussalam. Forum Anjuran Persatuan Peniaga-Peniaga Brunei Perancis FBBA diadakan petang tadi di Hotel Rizkun International Gadong. Forum dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Christian Ramage, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam selaku penaung FBBA, Dr. Chin Wei-Ke, Timbalan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Semasa forum, Dayang Marzaleni binti Haji Omar, Ketua Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC, menjelaskan syarikat-syarikat perniagaan digalakkan untuk bekerjasama dengan MPEC dalam menyokong kebolehpasaran dan pekerjaan tempatan termasuk mewujudkan peluang-peluang kerja baharu dan berdaya tahan serta membangunkan program-program upskilling dan reskilling bagi rakyat tempatan. Dua buah filem ditayangkan semasa majlis resepsi Thai Movie Night bersempena dengan Brunei Film Blitz 2020 petang tadi. Acara yang dikendalikan oleh Kedutaan Diraja Thailand di negara Brunei Darussalam itu merupakan salah satu daripada aktiviti Brunei December Festival 2020. Tayangan kedua-dua filem tersebut berlangsung di Mahakarya Institute of the Arts Asia, Plaza Atirah, Bandar Seri Begawan. Hadir Puan Yang Terutama Wan Tani Viput Wong Sakul, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Tahun ini dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Thailand dan National Federation of Motion Pictures and Contents Associations MPC of Thailand, Kedutaan Diraja Thailand memperkenalkan dua buah filem bertajuk Happy Old Day dan Low Seasons. Selain dari memeriahkan Brunei December Festival 2020, acara juga bertujuan mengetengahkan pelbagai kebudayaan dan tradisi Thailand kepada penduduk Brunei. Persidangan Bahasa Arab Kebangsaan Negara Brunei Darussalam menjadi wadah bagi mengeratkan kerjasama pelbagai pihak di negara ini. Berita mengenainya akan dapat diikuti seketika nanti. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Jabatan Daerah Belaid, Kementerian Haliwan Dalam Negeri hari ini meneruskan sesi muzakarah bersama penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung di Daerah Belaid bagi pengendalian banci penduduk dan perumahan BPP 2021. Hadir yang berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Siput, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Ketua Kampung Labi 1 Zon 2. Taklimat mengenai BPP 2021 disampaikan oleh Awang Muhammad Hazim bin Haji Ramli, penolong penguasa BPP 2021 bagi daerah Belaid. Muzakarah juga diisikan dengan sesi soal jawab dan pemberigaan mengenai aktiviti operasi kerja-kerja luar banci. Banci Penduduk dan Perumahan 2021 merupakan banci ke-6 bagi negara Brunei Darussalam yang akan dikendalikan dalam 3 peringkat. Sesi muzakarah tersebut bertujuan untuk memberegakan mengenai BPP 2021 dan seterusnya mengeratkan lagi kerjasama JPS dengan penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung dalam sama-sama memastikan pelaksanaan banci berjalan dengan lancar dan teratur. Juga hadir Awang Ramli bin Haji Jamudin, Pegawai Daerah Belaid.
Muktamar atau Persidangan Bahasa Arab Kebangsaan Negara Brunei Darussalam 1442-2020 menjadi wadah bagi mengeratkan kerjasama pelbagai pihak di negara ini dalam mengembangkan peluang dan mutu pengajaran bahasa Arab bagi mengukuhkan jati diri negara zikir. Persidangan anjuran bersama Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan (KUPSB), Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di Dewan Taklim KUPSB. Sidang dirasmikan oleh Awang Haji Muhammad Surudin bin Haji Timbang, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Acara diserikan dengan tayangan video produsen daripada Mesir, Oman, Thailand dan Indonesia yang menyampaikan ucapan tahniah atas pelaksanaan sidang tersebut dan menjelaskan kepentingan bahasa Arab untuk terus dikembangkan dan dihidupkan. Juga ditayangkan beberapa video pendek pertandingan bahasa Arab yang dihasilkan oleh mahasiswa dan mahasiswi KUPSB. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah kepada pemenang tayangan video bahasa Arab KUPSB dan sijil penghargaan kepada peserta Nadwah Mubarak. Sidang diharap mencapai tujuannya iaitu perkongsian maklumat pengajaran bahasa Arab antara institusi di negara Brunei Darussalam, mengenal pasti ruang kerjasama dalam pengajaran bahasa Arab di negara Brunei Darussalam dan merancang pelbagai kerjasama antara institusi. Program perkhemahan kepimpinan pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa yang disertai oleh seramai 29 orang peserta bertujuan mengukuhkan jati diri dalam kalangan ahli kadet, selain itu membina keyakinan dan memantapkan kemahiran diri para peserta apabila berhadapan dengan situasi yang mencabar. Program perkhemahan berakhir petang tadi dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil kepada para peserta. Program ini buat julung kali diadakan oleh pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat Yunisa dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Pendidikan Co-Curriculum dan Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong. Acara berlangsung di tapak perkhemahan di bawah kawalan Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Awang Lim Hock Guan, Pemangku Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat. Program yang diadakan selama 3 hari itu juga dihasrat dapat menyemai semangat bekerjasama dalam berpasukan dan menerapkan sifat tolong-menolong di setiap aktiviti yang diadakan dan mengukuhkan lagi ikatan silaturahim di antara ahli Kadet Bomba. Beberapa peserta program mengongsikan pengalaman dan cabaran mereka sepanjang mengikuti perkhemahan. Antara aktiviti yang kami jalankan juga, kami diajar cara survival di dalam hutan. Antaranya juga Jabatan Bomba dan Penyelamat ada juga mengajar life survival seperti apabila mengalami kecemasan, kami memadamkan api, cara memadamkan api, cara evakuasi, mengikat tali dan semalam juga kami ada mengalami satu cabaran di mana keadaan ribut telah melanda di tapak perkhemahan kami. Disebabkan situasi tersebut, kami berpindah ke Kompleks Sukan Tutong. Bagi saya program ini sangat bermanfaat dan saya harap generasi akan datang pun berminat untuk menjalankan program seperti inilah. Antara cabaran-cabaran yang lain juga seperti mana kami juga menghadapi situasi-situasi yang mencabar seperti hujan, ribut. So macam mana kan mengatasinya? Kami ada plan B iaitu evacuation plan. So di sana kami ada plan untuk sekiranya tapak perkhemahan ini dah selamat, kami berpindah kepada bangunan di sebelah kompleks sukan yang lebih selamat. Prinsip saya adalah iaitu menjadi seorang ketua, tani mesti tegas. Tani mesti berdisiplin. Mengerjakan sembahyang, memperbanyakkan zikir dan sentiasa bersangka baik antara sesama manusia antara 3 aspek dalam kesihatan rohani dan spiritual bagi umat Islam. Penekanan ini disentuh dalam tazkirah
semasa rancangan rampai pagi khas hari ini sempena Majlis Ilmu 2020. Dalam tazkirah bertajuk mensyukuri nikmat kesihatan sebagai anugerah Allah disampaikan oleh Dr. Haji Hambali bin Haji Jaili, Pengarah Pusat Penetaran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa, juga mengongsikan bersikap baik sesama manusia dengan membuang sifat dengki dan mengamalkan sifat tolong-menolong, saling mendoakan antara satu sama lain juga boleh membantu kesihatan dari segi rohani. Kesihatan dari segi luaran saja, fizikal tapi dari segi spiritual, yang katanya fakultasi mental kata ni perlu diberi penekanan juga. So itulah kalau statistik terutama dalam suasana Covid ni kali di tempat kata ni baik lagi sedikitlah kalau di luar negara mental ni sudahnya kata ni bila sudah terpaksa lockdown dalam PKP dia dapat kesana kemari tahan saja. Jadi ia boleh bust out ia punya stres atau dia dapatkan dilepaskan macam mana. Jadi di sinilah perlunya keseimbangan kesihatan mental itu untuk kita dijaga. Macam mana kita menjaga? We have to melihat aspek-aspek spiritual juga. Penggunaan produk tembakau dan obesiti antara faktor penyebab penyakit tidak berjangkit di negara ini. Kanser, penyakit jantung, diabetes dan strok merupakan antara penyakit tidak berjangkit yang menjadi punca hampir 60% kematian di negara ini pada tahun 2017. Perkara itu dinyatakan semasa wawancara dalam rancangan Rampai Pagi Khas bersempena Majlis Ilmu 2020 hari ini. Menurut Dr. Haja Nurhayati binti Muhammad Kasim, Ketua Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan, kaji selidik penyakit-penyakit tidak berjangkit kebangsaan STEP NCD 2015-2016 melaporkan kadar perokok dalam kalangan rakyat negara ini adalah kira-kira 60,000 orang. Manakala obesiti yang disebabkan oleh pemakanan tidak seimbang dan kurang sihat serta tidak melakukan kegiatan fizikal adalah 84,000 orang. Kesedaran untuk orang mengenai kesihatan ini sebaiknya ditanam seawal-awalnya. Kita ni boleh bermula lagi daripada ibu sebenarnya ibu yang mengandung. Ibu yang mengandung tu tani boleh memberikan ia orang pengetahuan dan ini sudah dilakukan alhamdulillah. Menerusi inisiatif kursus pranikah yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Hal Ehwal Agama dan diteruskan lagi di pusat-pusat penjagaan kanak-kanak. Sekarang kita ni sudah ada dasar atau garis pandu bagi pemakanan sihat dan kegiatan fizikal untuk pusat-pusat penjagaan tersebut di mana adalah di bawah kawalan pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Peringkat orang kanak-kanak sekolah. So Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama mempunyai peranan juga untuk barangkali sentiasa meneliti, mengemaskinikan kurikulum yang berkaitan lah sama ada ya sains kah ataupun orang social studies atau general studies di mana barangkali message-message mengenai dengan kesihatan ini boleh diselitkan. Pihak Berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI telah mengambil maklum mengenai beberapa aduan daripada para pengguna yang menerima panggilan yang mengatakan mereka mempunyai satu bungkusan untuk diambil daripada sebuah syarikat penghantaran. Meskipun nombor panggilan tersebut nombor kod negara, tetapi ia diikuti dengan 8 digit nombor telefon. Ini adalah nombor palsu kerana nombor di negara ini hanya memiliki 7 digit. AITI akan memberikan jaminan kepada orang ramai yang mana UNN dan rakan kongsi antarabangsa ketika ini sedang menjalankan siasatan dan memantau sumber panggilan tersebut bagi memastikan panggilan-panggilan ini disekat sebelum memasuki talian pengguna. Sebagai usaha melindungi kepentingan pengguna, para pelanggan dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada ketika menjawab panggilan dari nombor yang tidak dikenali, tidak memberikan maklumat peribadi melalui
panggilan telefon jika pelanggan berbuat demikian dan meragui panggilan tersebut, digalakkan untuk melaporkan kepada pasukan polis di Raja Brunei dan menghubungi syarikat penghantaran bagi memastikan pengambilan barang tersebut adalah benar. Pertandingan kuis ASEAN dapat memupuk semangat persaingan sihat dalam kalangan belia ASEAN pada peringkat sekolah menengah. Ia juga sebagai pendedahan belia kepada pelbagai maklumat mengenai budaya, politik, ekonomi dan sosial ASEAN. Pertandingan kuis ASEAN peringkat serantau kali ke-9 tahun 2020 anjuran Republik Singapura itu buat pertama kalinya diadakan secara dalam talian. Pertandingan berlangsung pagi tadi di Jabatan Penerangan. Pertandingan diselaraskan oleh Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri melalui Unit Hal Ehwal Antarabangsa dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Ko-Kurikulum Kementerian Pendidikan. Hadir Awang Haji Syahrul Jeffrey bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, pemangku pengarah penerangan selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kecil Penerangan ASEAN COCI, Negara Brunei Darussalam. Tahun ini, 9 buah negara menyertai pertandingan tersebut. Negara Brunei Darussalam yang diwakili oleh Dayang Phoebe Lim Tong Sin, Awang Muhammad Azim Fahmi bin Haji Muhammad Asmayuddin dan Awang Chong Rui Em memenangi tempat ketiga dan menerima hadiah wang tunai berjumlah $900 Amerika. Juga hadir Dayang Hajah Hajidah binti Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah pendidikan Ko-Kurikulum. Bengkel Asas Bahasa Isyarat sempena Harian Antarabangsa Warga Emas Daerah Brunei dan Muara, anjuran Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM berakhir petang tadi dengan penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Jalan 77, Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan. Sijil-sijil kepada 81 peserta disampaikan oleh Pangeran Siti Rahmah binti Pangeran Haji Saleh, pemangku pengarah JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Para peserta terdiri daripada para ahli Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE Brunei dan Muara dan pegawai kerajaan. Majlis juga diserikan dengan persembahan sketsa Kenali Bahasa Isyarat. Kementerian Pendidikan dengan kerjasama DST Communication Sendirian Berhad, DST Progresif Sendirian Berhad dan Mac Telecommunication System Sendirian Berhad, MacTel akan menawarkan perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR 2020. Ibu bapa dan pelajar yang berhasrat untuk melanggan perkhidmatan ini adalah dikendaki untuk mendaftar secara atas talian melalui laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.pn atau portal e-Darussalam di www.gov.pn. Pendaftaran juga dapat dilaksanakan melalui khidmat pesanan ringkas SMS dengan memasukkan teks berikut: MOE jarak, REG jarak, kod pusat jarak, nombor calon dan dihantar ke 8885555 bagi pelanggan DST dan 38666 bagi pelanggan progresif Sendirian Berhad. Ibu bapa dan pelajar boleh melanggan perkhidmatan tersebut bermula esok 18 Disember 2020 dan pembayaran RM3 akan dikenakan bagi setiap keputusan SMS yang diterima. Bagi maklumat lanjut atau sebarang pertanyaan mengenai tata cara pendaftaran, email mac@macbrunei.com atau layari laman sesawang di www.macbrunei.com/moe/. Jabatan Kejaraya Kementerian Pembangunan menasihatkan para pengguna jalan raya untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui 2 batang jalan raya yang ditutup sementara, iaitu satu di daerah Belait dan satu lagi di daerah Brunei dan Muara. Di daerah Belait, Jalan Labi ditutup sementara selama 3 minggu bermula hari ini, 17 Disember 2020 sehingga Khamis 7 Januari 2021. Penutupan adalah bagi kerja-kerja pembaikan kalbat di jalan berkenaan. Para pengguna jalan raya boleh menggunakan jalan alternatif menuju ke Teraja melalui Jalan Labi Lama dan Jalan Kanapol melalui Jalan Labi Teraja. Sementara itu, sebahagian jalan di Jalan Tutong, Kampung Bunut akan ditutup Sabtu ini
19 Disember 2020 mulai pukul 10 malam. Penutupan adalah bagi pemasangan kalbat baru dan dijangka siap dalam tempoh 2 bulan. Para pengguna jalan raya boleh menggunakan jalan alternatif lain dan juga jalan lencongan yang disediakan. Bagi sebarang aduan, hubungi talian Darussalam 123 atau live chat 673-8333-123, Facebook Jabatan Kerja Raya, Benar Darussalam dan email pro@pwd.gov.pn. 23 premis perniagaan tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan dan dikenakan kompaun keseluruhannya sebanyak RM3,900. Kompaun tersebut dikenakan kepada premis terbabit semasa Kementerian Kesihatan melalui Unit Penguatkuasaan Kesihatan menjalankan beberapa sesi operasi merati yang dijalankan dari 7 Disember hingga 13 Disember 2020 di premis-premis perniagaan di keempat-empat daerah. Dalam operasi itu, sebanyak 68 premis perniagaan telah diperiksa. Antara kesalahan-kesalahan yang dikenakan denda kompaun ialah premis-premis berkenaan tidak memakai sungkup muka bagi pengendali dan penyedia makanan, manakala kaki tangan di premis-premis tukang gunting rambut dan premis-premis establishment kecantikan dan kesihatan juga didapati tidak memakai sungkup muka. Tiada pemeriksaan suhu badan dan tiada kod QR Brew Health. Para pengurus perniagaan diingatkan untuk memastikan pengendali, penyelia makanan dan kaki tangan mereka memakai sungkup muka, membudayakan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19, mendapatkan kod QR Brew Health khusus bagi premis mereka dan mencetak serta melekatkannya di kawasan yang mudah diimbas oleh pelanggan, menggunakan aplikasi Premise Scan dan memudahkan pelanggan-pelanggan yang tidak menggunakan aplikasi Brew Health dan mengamalkan langkah-langkah kebersihan di premis perniagaan dan makanan diingatkan untuk mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan jika menyediakan makanan secara buffet. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri hari ini mengeluarkan denda kompaun RM100 ke atas seorang lelaki warga tempatan atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil iaitu melonggokkan sampah di tempat awam di Kampung Mentiri. Individu berkenaan, Awangku Muhammad Iskandar Zulkarnain, diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut dari tarikh kompaun dikeluarkan. Jika gagal menjelaskan bayaran denda kompaun, boleh didakwa ke mahkamah. Jika sabit kesalahan, boleh didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama, manakala bagi kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak lebih 3 bulan.